Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan masih dalam bab 2 geometri, tetapi hari ini kita akan belajar tentang bulatan dan elips dan parabola. First sekali yang kita perlu tahu dalam bulatan. Bulatan terdapat bahagian-bahagian di dalam bulatan. Dalam rajah ni terdapat 4 jenis bahagian yang penting di dalam bulatan. First sekali ialah diameter. Diameter ialah garis lurus yang dilukis dari satu sisi bulatan ke sisi yang bertentangan melalui pusat bulatan. Kalau kita boleh tengok kat sini, garisan yang berwarna merah ini adalah diameter. Dia melalui lilitan dan pusat bulatan dan kembali ke lilitan. Seterusnya jejari. Jejari ialah sebarang garis lurus yang dilukis dari pusat bulatan ke lilitan. Dia seperti diameter tapi dia tidak melalui dia tidak kembali ke lilitan. So dia dari lilitan ke pusat bulatan. Itu ialah jejari. Seterusnya perentas. Perentas ialah sebarang garis lurus yang dilukis melintang sebuah bulatan, bermula dan berakhir pada lilitan bulatan. Perentas yang melalui pusat bulatan ialah diameter. Ini beza dia daripada diameter ialah garisan ni dia tidak melalui pusat bulatan. Kalau garisan tu tidak melalui pusat bulatan, bermakna dia adalah perentas. Yang seterusnya, lilitan. Lilitan ialah panjang lengkungan yang membentukkan bulatan. Lilitan ni yang garisan luar. Garis yang membuatkan dia jadi bulatan. Seterusnya, ini merupakan bahagian-bahagian bulatan. Antaranya ialah pusat. Satu titik tetap yang berjarak sama dari semua titik pada lilitan bulatan. Ini adalah titik pusat. Lilitan, perimeter sebuah bulatan. Lilitan ni adalah garis luar bulatan. Jejari, garis lurus dari pusat bulatan ke sebarang titik pada lilitan bulatan. Ni yang seperti kita bincangkan tadi. Ini pula diameter. Diameter seperti yang kita bincangkan tadi, garis lurus yang menyentuh lilitan dan melalui pusat bulatan. Ini juga yang seperti kita telah bincangkan tadi, perentas. Garis lurus yang menyambung sebarang dua titik pada lilitan yang tidak melalui titik tengah. Kalau diameter dia melalui titik tengah, titik pusat. Tetapi kalau perentas dia tidak merentasi titik pusat. Seterusnya lengkuk. Lengkuk adalah sebahagian daripada lilitan. Kalau kita boleh tengok kat sini, lengkuk ni selalunya dia seperti ni. Dia ada lengkuk minor, lengkuk major. Dia bergantung kepada jejari. Dia hasil gabungan dua jejari. Dia akan menghasilkan lengkuk. Seterusnya, sektor. Sektor adalah rantau yang dibatasi oleh satu lengkuk dan dua jejari. Satu lengkuk, dua jejari. Faham? Yang terakhir adalah tembereng. Tembereng ada dua. Tembereng minor dan tembereng major. Yang macam biasalah, kalau minor tu yang kecil, major adalah yang besar. Rantau yang dibatasi oleh satu lengkuk dan satu perentas. Ini adalah lengkuk, ini adalah perentas. Rajah satu menunjukkan satu bulatan. Tentukan pusat bulatan tersebut. First sekali, kita kena buat dua perentas. Tak kisahlah daripada mana pun, kita buat dan pastikan dua perentas tu dekat. Supaya senang kita dapatkan titik pusat bulatan. Selepas buat perentas, kita bahagikan garisan perentas ni kepada dua dan kita tarik ke tengah. Sama juga seperti perentas yang kedua ni. Kita bahagikan garisan dan kita yang bersilang itu adalah dia punya titik pusat. Itu sahaja. Seterusnya kalau kita rajah 2 menunjukkan satu lengkuk, tentukan pusat lengkuk tersebut. Sekiranya kita dapat lengkuk, so dia punya cara tetap sama. Kita perlukan dua perentas. Satu perentas, dua perentas dan kemudian bahagikan garisan perentas tersebut
Dan bahagikan garisan perentas yang kedua. Dan yang titik bersilang ini merupakan kita punya titik pusat. Okey. Bina satu bulatan yang melalui titik A, B dan C yang telah diberikan. First sekali kita cantumkan A, pergi C, pergi B. Okey. Kemudian daripada garisan ni, ini kalau kita boleh bayangkan seperti perentas. So kita just terus bahagikan garisan. Bahagikan garisan daripada AC dan CB. Titik bersilang itu merupakan titik pusat kita. Sama seperti tadi. Kemudian kita bulatkan. Okey. Soalan seterusnya, rajah 4 menunjukkan satu tiga segitiga ABC. Bina satu bulatan terterap luar segitiga tersebut. Okey. Bermakna soalan ni minta kita buat satu bulatan di luar segitiga ABC. So, first kali kita unjurkan garisan AB. Unjurkan dulu. Unjurkan. Okey, kemudian kita buat sudut. Sudut yang kena garisan AB dan garisan AC. Kemudian dari sudut ni kita bahagikan sudut ni. Okey, kita cari garisan tengah untuk sudut CB. CB dan unjuran A. Okey. Seterusnya, sama juga kita buat dekat AC. Kita unjurkan AC. Kita buat satu sudut dan kita bahagikan sudut tu. Okey. Dan O ni, titik bersilang ni merupakan kita punya titik tengah. Dan kita gariskan dulu ke garisan AB, unjuran AB. Kita gariskan dulu. Kemudian sama juga kita gariskan ke garisan CB. Menggunakan teknik garisan lurus. Teknik 90 darjah. Garisan 90 darjah. Okey. Kemudian kita menggunakan jejari dari O ke garisan yang bersentuhan BC. Dan jadilah satu bulatan di luar segitiga. Okey, soalan seterusnya, soalan 6. Rajah 5 menunjukkan satu segitiga ABC. Bina satu bulatan terterap dalam segitiga tersebut. Okey, soalan tadi kita buat bulatan di luar segitiga. Betul. Tetapi soalan ni dia nak di dalam segitiga. So, first kali kita kena ambil dua angle. Tak kisah angle mana-mana pun. Kita bahagikan. Seperti contoh A dan C. Saya ambil contoh A dan C. Saya ambil sudut A. Kemudian saya guna teknik pembahagi sudut. Saya unjurkan garisan. Dan saya buat di C. Angle C, saya bahagikan sudutnya. Dan saya unjurkan. Dapat di titik bersilang. Kemudian saya buat garisan 90 darjah. Garisan 90 darjah daripada titik pusat ke satah tiga segi. Satah tiga segi kat sini ada 3. 1, 2, 3. Satah tiga segi ini merupakan garisan. Garisan yang ada di tiga segi tersebut. Kemudian saya buat 90. Garis 90 darjah di setiap satah. Bila dah dapat semua ni, bila dah dapat garisan 90, kita akan menggunakan jejari yang bersilang dari garisan 90 dan titik pusat. Kemudian kita akan membuat satu bulatan yang terdapat di dalam segitiga. Okey, soalan seterusnya, soalan 7. Lukiskan semula percontoh yang ditunjukkan dalam rajah 6 dengan menggunakan kaedah geometri. Kedudukan baru titik A dan E adalah seperti ditunjukkan. A dan E. Dia bagi kita A dan E. A dan E ini adalah garis lurus. So, kita just garis dia dulu. Kemudian, kita dapatkan dulu titik D. Titik yang garis straight. Sebab ini adalah bulatan. So, kita buat yang ni yang last. Sebab kita tak tahu dia punya titik tengah. Titik pusat. So, macam mana nak dapatkan D? Kita ambil daripada A menggunakan jangka lukis. A, kita tandakan. Pergi ke D. Okey. Kemudian kita ambil E, pergi ke D juga.
So kita dapat titik bersilang. Titik bersilang itu adalah D. Kemudian D pergi ke C. Garis lurus, betul. So kita buat tu dulu. So daripada D kita tanda ke C. Kemudian E tanda juga ke C menggunakan jangka lukis. Okey, E pergi ke C. So titik bersilang itu adalah titik C. Kemudian kita boleh dapat B. B kita menggunakan C dan A. So ini adalah garis A. A menggunakan jangka lukis, kita dapat satu garis B. Kemudian C ke B. Titik bersilang itu merupakan titik B. Kemudian barulah kita dapatkan titik tengah. Titik tengah macam mana kita nak dapat? Kita buatkan dua garisan perentas. Kemudian kita buat satu pembahagi garisan. Dan yang bersilang itu merupakan titik tengah. Okey. So, macam mana kita nak gerakkan O ni ke sini? Kita ambil daripada A, kita tandakan. Dan B, kita tandakan. Sama macam mana kita pindahkan titik bulatan B, C, D tadi. Okey. Okey, kalau kita boleh tengok. Ni pindahkan garisan. So, kita dah dapat O. Barulah kita boleh buat separuh bulatan tersebut. Okey. Seterusnya, lukis semula percontoh pada darjah 7 dengan kaedah geometri. Kedudukan baru titik C dan D seperti ditunjukkan. Okey, dalam soalan tadi dia bagi kita AE. Okey, kita tengok dulu darjah ni. Kita ada apa? Kita ada separuh bulatan, separuh bulatan. So, yang garis lurus adalah DAB. So, itu yang kita boleh dapatkan dulu. Yang dia bagi kita adalah DC. DC adalah separuh bulatan. So, kita gariskan, bahagikan garisan daripada D dan C. Kemudian kita dapatkan titik tengah dan kita buat separuh bulatan. Sebab di sini tulis separuh bulatan. So kita ikut balik je. Kemudian kita boleh dapatkan garisan D dan A. Sebab dia garis lurus. Seperti yang saya dah ajar di soalan yang lalu. Okey. Kita ambil D, titik D dan titik C ke A menggunakan jangka lukis. Dan kita akan dapat. Okey, seterusnya garisan B. Garisan B kita boleh menggunakan D dan A. Okey. Kemudian kita boleh terus proceed membuat garisan luar ni. Garisan luar bulatan luar ni sama juga. Kita buat dua garisan perentas. Bahagikan garisan untuk mencari titik tengah. Titik tengah bulatan. Kemudian baru kita boleh pindahkan titik tengah bulatan menggunakan jangka lukis. Okey. Siap. Seterusnya, last. Rajah 8 menunjukkan percontoh A, B, C, D. Lukis semula percontoh itu dengan menggunakan kaedah geometri. Kedudukan baru garisan AB seperti ditunjukkan. Okey, dia bagi kita AB. Kita boleh dapatkan AD dulu. Okey. AD dan ni adalah separuh bulatan. So, kalau dia dah tulis separuh bulatan, kita just perlu garisan binaan straight dan kita buat garisan separuh bulatan. So, kita dapatkan AD dulu. So, AD. Kita ambil dari titik B dan titik A. Pindahkan. Kemudian, macam saya cakap tadi, separuh bulatan. So, kita just pindahkan titik dulu. Kita dapatkan titik titik C ni melalui D dan B. Menggunakan titik D dan B. Okey. Okey, awak tengok sini. Dia dah ambil daripada B. So, ini garis straight. Binaan.
Kemudian kita bahagikan garisan untuk mendapatkan titik tengah, titik pusat. Kemudian kita buat separuh bulatan. Okey. Kemudian untuk dapatkan bulatan CB, kita kena dapatkan titik tengah dia dulu. So, sama. Perentas, bahagi garisan, titik bersilang, pindahkan ke sini. Okey, kita pindahkan menggunakan titik C dan B. Sebab kita dah ada dua-dua ni. So, pindahkan C dan B. Okey, bila kita dah dapat, itu adalah titik tengah kita. Kemudian, kita boleh terus buat bulatan. Okey, seterusnya elips dan parabola. Okey, kita belajar. Okey, soalan first. Bina satu elips apabila diberi AC paksi major dan BD paksi minor. Kalau AC paksi major, BD paksi minor, maknanya elips tu akan membunjur AC dan BD. Okey, first kali. Kita proceed dulu. Kita tengok dulu macam mana. First kali, dari AC dan DB. Dua-dua kita buat satu bulatan. Berpusatkan sini, berjejarikan. First bulatan adalah berjejarikan DB. Dan second adalah berjejarikan AC. Okey. Kemudian, kita bahagikan bulatan tersebut kepada 12 bahagian. Okey. Kita boleh guna kita punya triangle set. Set segitiga kita boleh bahagikan kepada 12 bahagian. Kemudian, kita buat satu tiga segi membunjur kepada meja. Meja kita, paksi meja. Okey. Contoh dia, okey, seperti ni. Kita buat satu tiga segi ke arah meja. Tak kisahlah macam mana pun, tapi yang pasti dia punya bucu ni akan menghadap ke meja. Sama juga belah sini. Belah sini pun sama. Kita akan menghadap paksi meja. Kita akan gariskan menggunakan lengkung French. Lengkung Perancis. French curve. Dan kita akan dapat satu elips. Okey. Soalan kedua. Soalan kedua ni, dia punya beza adalah, kali ni meja dia adalah DB. Minor dia adalah AC. So, sama juga. Kita buat dua bulatan. Kemudian bahagikan kepada 12 bahagian. Sekata. Secara sekata, okey. Kemudian, buat tiga segi dan bucu dia menghadap ke meja. Ni yang saya cakap tadi. Dia punya bucu ni, kita kena menghadap ke paksi meja. Dan kita gariskan menggunakan lengkuk Perancis. Okey. Soalan 3. Bina satu parabola di dalam segi empat tepat yang diberikan. PQ adalah paksi simetri parabola. P ialah mercu parabola. Okey. Dalam soalan ni kita nak buat parabola pula. Parabola. So, first kali kita kena bahagikan garisan mengikut pembahagian nisbah. Kalau dia selalunya dalam parabola kita menggunakan empat nisbah. So, tengok dulu.
bahagikan. Kemudian di sini pun kita kena bahagikan. Sama juga, 4 bahagian. Kemudian kita unjurkan daripada P ke garisan pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan daripada atas kita just garis straight. Garis straight sampai bersilang. Garisan pembahagi 1 harus bersilang dengan pembahagi yang pertama. Di atas dan di tepi. Kemudian pembahagi kedua harus bersilang dengan kedua. Sama seperti seterusnya. Okey. Kemudian kita gariskan menggunakan lengkung Perancis. Sama seperti elips. So, itu belah kiri. Belah kanan sama juga. Kita buat balik yang sama. So, ini adalah kita punya parabola. Okey. Seterusnya. Bina satu parabola di dalam segi 4 tepat. AB adalah paksi simetri parabola. A ialah mercu parabola. Mercu adalah titik paling atas. So, sama juga. Kita buat bahagi nisbah. Bahagi nisbah. Sama seperti cara tadi. Garis ke arah mercu. Kemudian kita garis straight. Kemudian gariskan lengkung menggunakan lengkung Perancis. Okey. Okey, ini merupakan soalan contoh SPM tahun 2000. Ini adalah adaptasi daripada parabola, elips dan separuh bulatan dan juga tangent. Okey, ini juga adalah merupakan soalan contoh. Soalan contoh yang ketiga berdasarkan SPM 1997. Okey, soalan nombor 5. Rajah 1 menunjukkan satu plat percontoh ABC. Lukis saiz penuh plat percontoh itu dengan menggunakan kaedah geometri. Okay, kalau kita boleh tengok kat sini, separuh parabola. Dan ini adalah separuh elips. Paksi meja 90 minor 60. Meja adalah yang paling besar, minor adalah yang paling kecil. Yang kecil lah. Okay. So, first kali kita buat satu garis 4 segi.
50 darab 90 untuk buat parabola. Kemudian menggunakan cara parabola, kita bahagi menggunakan bahagi nisbah yang kita unjurkan ke A adalah mercu. Dalam soalan ni A adalah mercu. Mercu tu adalah kalau kita boleh tengok kat sini, garisan lengkung tu pergi ke arah sana. So itu adalah mercu. So sama seperti seperti parabola yang tadi kita buat, cuma ini adalah separuh saja. Kemudian di atas kita boleh buat elips. So first kali kita cari titik tengah dia. Titik tengah kita menggunakan teknik bahagi garisan, ataupun kita boleh buat kat sini bahagi dua je lah meja dia. So tapi lagi tepat kita menggunakan bahagi garisan untuk mendapatkan titik tengah. Okey. Kemudian meja 90. Ini adalah meja 90. Minor 60 mm. Kita akan dapat 2 bulatan. Untuk dapatkan elips kita kena ada 2 bulatan. Kemudian kita bahagikan. Kalau satu bulatan penuh, kita bahagikan kepada 12 bahagian yang sama. Tapi kalau separuh, maknanya 6 bahagian saja. So, macam tadi saya cakap, dia punya bucu haruslah menghadap ke meja. Siap. Mudah. Okey, soalan seterusnya. Rajah 2 menunjukkan satu plat percontoh. Lukiskan saiz penuh plat percontoh tersebut. Okey, kalau kita boleh tengok di sini, dia ada dua gabungan. Separuh elips dan parabola penuh. Parabola mempunyai saiz 11 kali 10 cm. Manakala elips pula meja 8 cm minor 6 cm. Okey, first kali kita buat satu garisan bersaiz 10 cm. AC ini 10 cm. Kemudian kita buat satu separuh elips dulu. Kita start dengan elips. So elips macam tadilah. Meja 80. So kita buat satu bulatan minor dan meja. Minor dia adalah 60. 60 maknanya kita pakai 30 je jari. Sebab dia adalah satu diameter. So kalau kita nak buat jari maknanya 30. Daripada O pergi ke sini 30. Kalau meja pula, paksi meja 80 mm. So kita menggunakan radius 40 mm. So, 80 tu adalah daripada D ke E. Tapi kita nak buat bulatan, so kita bahagi 2. Okey. Macam tadi, kita bahagikan kepada 6 bahagian. Dapat satu elips. Elips settle. Kemudian kita buat parabola. Parabola kita menggunakan 11 kali 10 cm. Buat dulu 4 segi. 11 kali 10. Kemudian kita buat teknik parabola tadi. Menggunakan B adalah mercu. Titik B adalah mercu. Okey. Dapat separuh. Kemudian kita buat balik yang sama. Di belakang separuh lagi. Siap.